Okay, siapa yang terkeluar kalau sebab rakam dia ni, kamu kena masa semula lah You have to rejoin lah siapa yang terkeluar semasa record is meeting. Masih lagi belum mula sebenarnya. Okay, recording dah bermula dah. Okay. Okay, sekali lagi saya nak explain about this one. Kita akan sambung dengan example number 2. Okay, for this question we have 3 particles. So here I have already draw the force diagram between Q1 and Q2. Okay, so and then after that kamu akan buat juga Q1 and Q3 lah. Q1 and Q3 dia akan saling interact dengan menjadikan attractive force lah sebab dia different kind kan. Okay, Q1 and Q3 dia berlainan, maka dia akan saling menarik begitu. So ini adalah F3 on 1, ini adalah F1 on 3. Begitu. Okay. So lastly we have the force between Q2 and Q3 lah. Maka Q2 dengan Q3 dia punya force-nya ialah attractive force juga, maka dia akan jadi begini. Dia akan buat dua macam tu lah Okay. Okay, so ni ialah F3 on 2. Ini ialah F2 on 3. Okay, so boleh ke? Jelas ke yang lain? Boleh nampak tak apa yang saya lukis ni? Okay. Boleh, Angkat tangan sir. sikit semua. Boleh, sir. Boleh nampak, sir. Okay, good. Semuanya memberi perhatian dengan baiklah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okay, so maka di sini setiap partikel akan ada 3 force yang acting on it. Akan ada 2 force that acting on it lah. Okay, maka soalannya apa dia? Diminta calculate the magnitude and direction of the total relative force exerted on Q2. Maka, yang kata lain maksudnya apa? Kamu hanya perlu fokus kepada Q2 sahaja. Boleh faham ke? So kamu akan tengok kepada Q2 sahaja untuk tengok dia punya force-nya. Okay, maka di sini how to solve this one kamu akan buat total force on Q2 is equal to so apa force yang kamu ada untuk Q2? Kamu akan ada 2 force yang ke arah kanan, iaitu F12 plus F32. Dia begitu. Okay, akan ada 2 force ke arah kanan, iaitu F12 dan juga F32. Okay, focus only on Q2. Sebab itu soalan minta kan. Okay, so untuk F12, apakah equation kita? So, okay, Q1, Q2 over R12. Apakah maksud R12? R12 ialah jarak antara particle 1 and particle 2. R12. Okay, plus Q3, Q2 over R32. Okay. Okay, so untuk K pula, apakah nilai K? Kamu kan ni perlu ganti, hanya perlu ganti dia punya ni sahaja. Boleh gantikan dia punya nilai sahajalah. So 9 darab 10 kuasa 9. Q1 nilainya ialah, Q1 diberikan ialah 2 kulum. Okay, masukkan 2 kulum. 2 kulum. Kalau Q2 dibagi ialah 4 kulum. Okay. Divided by, okay, kita punya R1 tu ialah 0.03. Okay, sini kamu kena berhati-hati. Pastikan R kita dalam SI unit lah. Dalam meter. So kamu kena tukar kepada meter lah di situ. Okay, so tambah dengan 9 darab 10 kuasa 9. Okay, Q3 given as 6 kulum. Q2 ialah 4 kulum divided by, jaraknya ialah, apa jarak antara Q1 dengan, ialah Q2 and Q3 kan, iaitu 0.03.
05 kuasa 2. So begitu sahaja cara untuk kamu buat lah di sini. Okay, so 9 exponent 9 times 2 times 4 divided by 0.03 square. So here I get the answer is, bukan answer lah. The value for this one, the first one ialah A exponent 13. Okay, buat yang kedua pula. Okay, 9 exponent 9 times 6 times 4 divided by 0.05 power of 2. So saya akan dapat sini ialah 8.64 darab 10 kuasa 13 lah. Okay. So this one, kalau kita tengok sini kan, the value is positive lah. Okay, the value is positive. Okay, so for this one, kamu akan tambahkan dengan apa kamu dapat dalam ni. Tambahkan nilainya, kamu akan dapat sini ialah 1.664 darab 10 kuasa 14 Newton. Settle. Okay. So, manakah soalan minta apa dia? Soalan minta magnitude and direction. Okay, maka value kamu dapat sini ialah value yang positif. So, dalam kes ni ialah dia akan jadi to the right. Okay, begitu. Okay, logik lah to the right kerana apa? If you look at the diagram over here, kamu nampak kan F32 ke kanan, F12 pun ke kanan. Maka kalau kamu tambah kedua-duanya, akan dapat nilai yang inilah positif lah. Okay, sebab dua-duanya ke arah kanan. Okay, benda tu akan jadi sedikit masalah kalau satu ke kanan, satu ke kiri kan. So kamu kena tengok adakah kamu dapat nilai yang positif ataupun nilai yang negatif untuk inilah. Okay. Ada soalan ke tentang benda ini? Ada soalan? Satu soalan, dua. Okey. Saya dengar suara robot je saya. Okey, tak apa. Ha? Okay. Kejap. Siapa tu yang punya PM Sir itu jangan. Semua tengoklah. Siapa tu PM Sir tanya soalan itu? Saya lupa dah. Okay. This one. So I think this question kamu dapat daripada board kot rasanya. Okay, saya akan tambah sedikit di sini soalan baru Please. Kenapa tak soalan ni? Okay, so siapa yang guna nota board? Saya rasa ni guna nota board saya rasa ni. I think so lah. Iya, sir. Betul, siapa ni? Fiona. Fiona. Okay. Iya, sir. Okay, ni Fiona yang bagi tempoh hari ni. Okay, so ni soalan ni lah saya akan bincangkan soalan ini supaya kamu dapat idea lah macam mana kita nak buat soalan yang kedua ni, soalan B ni. Okay, so soalan A ni soalan yang sama macam yang kita bincang sebentar tadi. Soalan B lah, we look at this question B. Okay, suppose the charge Q2 can be moved left or right along the line connecting the charge Q1 and Q3. Determine the distance from Q3 where Q2 experiences a net electrostatic force of 0. Okay, dalam kes ni apa dia? Okay, soalan ini dia nak kamu faham yang Q1 dengan Q2 ini dia static. Dia tak bergerak lah. Okay, so these two is not moving lah. Ini dengan ini tak bergerak. Hanya Q2 sahaja yang bergerak lah. Dia boleh bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okay, so untuk kes ini ialah kita akan tengok dia punya force diagram untuk Q2 sahaja. Okay, untuk Q2 sahaja. So untuk kes ini apakah force diagramnya? Okay, so Q1 dengan Q2. Okay, dulu kes dahulu Dahulu, this is our Q2. Okay, so Q1 and Q2 dia ialah different sign, maka dia akan saling menarik lah. Okay, so akan ada attractive force. So kamu akan lukis begini.
Ini adalah F1 on 2. And then between Q2 and Q3 pun sama juga, dia akan saling menarik, maka dia akan jadi F3 on 2. Okay. So sekarang ini, this Q2 is acting along this line. Okay, yang mana line ini antara Q1 and Q3. Okay, so this line, dia punya jaraknya ialah, ini jaraknya ialah berapa tu? 32 cm lah, ataupun 0.32 meter. Okay, 0.32 meter. Okay, so the question over here diminta distance. Maksudnya apa? Kamu tak tahu pun apakah jarak ini. Okay, you don't know the distance between Q2 and Q3 ni, kamu tak tahu. Kamu anggap je sebagai satu unknown lah, X. Okay, and then yang ini pula, okay, jaraknya apa dia? 0.32 tolak X. Boleh So kalau ini X, maka ini ialah 0.32 tolak X. X maksudnya unknown lah, yang kamu tak tahu nilainya berapa. Okay, kenapa jadi begitu? Kerana di sini kamu dah kan, kamu nak gerakkan Q2 kan, ke kanan atau ke kiri kan, yang mana Q2 itu dia mestilah total force acting on Q2 is equal to 0. Kan jawapan net electrostatic force of 0. Maksudnya apa? Nilai total force-nya ialah kosong. Okey, yang mana total force untuk Q2, kamu tengok pada gambar rajah tu, kamu akan nampak yang F32 is minus by F12 lah. Kan, sebab kamu ada F32 ke arah kanan, F12 ke arah kiri. Maka kamu akan dapat F32 tolak F12. Maka di sini kamu tahu bahawa hasil tolak 2 ini akan menjadi kosong. So kosong sama dengan F32 tolak F12. Okay, so if you rearrange this one, kamu akan dapat F12 sama dengan F32. Okay, so by use the equation, so K Q1 Q2 over R12 equal to K Q3 Q2 over R32. Okay, memandangkan both side have K, dua-dua ada K, so kamu akan boleh cancel off lah. Sebab dua-dua ada K yang mana K-nya duduk di atas, so kamu boleh cancel off. Okay, same goes to Q2. Both side ada Q2, also you can cancel off Q2. Okay, both side, yang mesti both side, kalau same side kamu yang cancel, salah tu. Jadi mesti both side, maksudnya yang belah kiri dan belah kanan, dua-dua ada benda yang sama. Boleh cancel off. Okay, so tinggallah Q1 over R12 equal to Q3 over R32. Okay, so kalau kamu tengok gambar rajah yang diberikan di sini, Q1 nilainya ialah 12 microcoulomb kan. So 12 microcoulomb over here, 12 microcoulomb tak tulis lah. So coulomb ialah unit. Apakah jarak R12? Okay, R12 ni kan, ini R12. Apa nilai dia? 0.32 tolak X kan. So kamu dapat sini ialah 0.32 tolak X sama dengan, okay, ambil pula nilai Q3. Q3 ialah 36 microcoulomb. So 36 micro divided by, apakah jarak antara R32? Ni kan R32 jaraknya ialah X kan. So kamu akan tulis sebagai X. Begitulah. Apa dia? So Kan? lepas Sorry. kan Terima kasih. Terima kasih kerana menegur. Okay, ada square. So this one also we have square and square. Okay, thank you. Betul. Okay, sebab square ni akan mempengaruhi juga ni sebenarnya.
Okay, so senang cerita kita akan kumpulkan semua square pada one side. So kamu akan dapat X over 0.32 minus X. Ini akan jadi square besar-besaran sama dengan 36 mikro over 12 mikro lah. Okay, so 36, 3, 12, 1 kan? 3. So kamu akan dapat sini ialah apa dia? So kamu akan dapat X over 0.32 tolak X sama dengan sec 3 lah. Okay, so here at the end kamu boleh selesaikan lah. You can find the value of X di sini kan. Kamu pusing, maka kamu akan dapatlah nilai X yang diberikan. Okay, cuba kamu tengok selesaikan. Dapat tak nilai X tu? Cuba seorang, tolong kirakan tersa sebab kita nak kira panjang ni ya. Cuba kamu kira dapatkan nilai X yang diperlukan. Kosong poin 2 meter. 0.2 meter. 0.2, okay good. 0.203 meter. Okay, betul lah tu. Okay, so this one dia buat 3 puluhan dia adalah 0.203. 0.20 pun dah kira okay sebenarnya. Okay, so that's it. Begitulah. Okay, so that's the answer for this question. So soalan-soalan untuk kolom slow je takkan larilah begitulah. Okay, dan paling banyak pun dia akan tanya kamu ialah 4 partikel. Ada 4 partikel. Okay. Okay, let's move to the next subtopic iaitu 1.2 electric field. Okay, 1.2 ialah electric field. Okay, untuk yang this one, what is mean by electric field? Okay, the first one you need to know how to define electric field lah. Okay, so from this one, electric field is defined as electric force per unit test charge. Per unit test charge. Okay, so kalau kamu faham sini, kamu dapat sini kan. Okay, dia labelkan Q0 sebagai test charge kita. Okay, Q0 sebagai test charge. Okay, so in this case ialah kita akan guna equation E equal to F over Q0 lah. E equal to F over Q0. F ini adalah electrostatic force atau electric force. Okay, so ataupun this electric field strength, okay, juga boleh dikira dengan menggunakan equation E equal to, okay Ashirah, terima kasih, E equal to KQ over R square. Okay, so untuk yang atas ini, ini adalah in term of test charge. Yang bawah ini ialah in term of point charge. Okay, boleh Okay, nampak sini kan, yang atas ni nampak tak? Dia guna equation ini, digunakan test charge lah di bawah ni. Ini adalah test charge. Tapi kalau equation yang atas ini, yang bawah ini, E equal to KQ over R square ini, Q ini ialah kita punya point charge. Okay, kita punya point charge lah. Okay, so ada beza antara test charge dengan point charge. Okay, siapa yang belajar dengan semester lepas, kamu pun dah faham kan tentang apakah maksud test mass, point mass kan. Test mass ni maksudnya apa? Dia ialah mass yang merasai kan. Kalau point mass ni dia yang memberikan, dia macam tu lah. Okay, same goes to here. Okay, so test charge over here ialah charge yang experience the force. Tetapi kalau point charge ini, charge yang memberikan field tersebut. Boleh rasa boleh faham Okay, so kamu kena faham antara dua benda lah, test charge dan juga point charge. So kamu ada test charge and point charge lah. Okay, so this equation sebenarnya yang bawah ni pun dia dapat daripada apa? Substitution kan, iaitu E equal to F kita ialah K
Q1 Q2 over R square divided by Q0 lah. Okay, so kalau kamu anggap Q2 ini sebagai kita punya test charge, maka ni adalah Q0 juga. So you can cancel off these two lah kan. So kamu akan dapat E equal to KQ1 over R2 lah. So ini adalah kita punya point charge. Boleh faham Okay, so untuk kes ini kan Q1 dan Q2 ini kamu boleh anggap mana-mana pun sebagai point mass ataupun test mass. Sorry, point charge ataupun test charge. Okay, kalaulah Q1 itu ialah kamu punya point charge, maka Q2 akan menjadi test charge. Dia macam tu. Okay, and vice versa lah, dia akan saling boleh bertukar. Okay, so itu untuk kita punya electric field strength. Dia punya unitnya ialah Newton per Coulomb. Newton per Coulomb, dia ialah vector quantity lah. Okay, same goes as our electric force yang atas Coulomb's law tu pun sama juga. Force tu ialah vector quantity. This electric field also vector quantity. Okay, why we say this one ialah vector quantity? Because of this equation lah kan. Okay, sebab apa? Sebab dia kamu akan divide kan vector dengan scalar. Okay, kamu dividekan vector dengan scalar, maka dia akan mendapat vector lah. Dia begitu. Okay, so inilah untuk electric field strength lah. Electric field strength, kekuatan medan elektrik. Kekuatan medan elektrik. Okay, the unit is Newton per Coulomb. Newton per Coulomb. Okay, let's move. Let's try lah. Kita cuba example 4 ni. Okay, dia nak cari apakah electric field strength a distance of 20 cm around Earth. Okay, cuba kamu buat soalan ini. Cuba kamu buat soalan yang nombor 4 ini sebelum kita akan pergi kepada part B lah. Okay, cuba buat dahulu. Okay, so 0.8 microcoulomb itu merujuk kepada apa? Point charge ataupun test charge? Point charge ataupun test charge? Boleh komen. Teruskan yang nanti menyebabkan lagging. Test charge. Dia ialah baca soalan elok. It carried a charge of 0.8 microcoulomb. Diminta apa dia? Find the electric field strength at a distance of 20 cm around it. So it ini merujuk kepada mana? Dia merujuk kepada inilah kan? Ataupun dia merujuk kepada it ini kan? Iaitu it ini pula dia akan merujuk kepada this one lah. Boleh ke? Maka maksudnya apa? So this charge represent the point charge. Okay, dia around it kan? Maksudnya apa? Dia minta apakah field strength around it. Maka yang dimasukkan di sini ialah this metal sphere ini dia ialah point charge. Okay, sebab apa? Sebab dia yang menjadi sumber kepada electric field tersebut. Dia adalah sumber kepada electric field. Maka bila mana dia point charge, kamu akan guna equation E equal to KQ over R square. Okay, so gantikan nilai 9 exponent 9. Q kita ialah 0.8 micro. Letakkan micro Okay, kita punya R kita is given as 20 cm, so 0.2 square lah. Okay, so just substitute the value and calculate using your calculator and then you can get the answer. Sir, bolehkah saya tanya, Sir? Apa dia, Suzina? Tak dengar lah, apa dia?
Sir, Ya. tadi saya terkeluar dari Google Meet. Lepas tu saya tak tahu sir macam mana kita boleh dengarkah sir sekarang? Oh, dengar. Oh, sekarang ni kita berada di 1.2. Macam mana kita tahu dia point charge sir? Oh, dia point charge kalau discharge dia memberikan kan. Ini perkataan senang gunakan memberikan lah. Ataupun dia menyediakan electric field. Okay, sebab kamu tengok pada soalan tu kan, dia bilang situ ialah, okay, dia punya key point ialah dia minta electric field strength at a distance of 20 cm around it. So it ini maksudnya apa? Di sekeliling benda itulah. Apa yang benda itu? Iaitu kita punya metal sphere ini. Maka metal sphere ini Okay sir. dia akan menjadi point charge kita lah. Dia ada charge di situ. Sebab apa? Sebab sini dia bilang mesti kan, it carried a charge of 0.8 microcoulomb. Maksudnya apa? Dia ada charge lah kan. Bila ada charge, dia akan boleh keluarkan electric field. Boleh ke? Okay. Okay. Untuk soalan ni dapat tak jawapan dia? 1.8 ni. Dah. Dapat kan? Okay, so you can get the answer lah kan. 1.8 exponent 5 Newton Coulomb. Okay, settle untuk case inilah. Okay, ini sekadar contoh saja untuk soalan ini, contoh saja. Okay, let's move to the part B. Part B ini tentang how to draw the electric field line. Macam mana kamu nak lukis electric field line lah kan. Okay, so let's start with single positive charge. Okay, single positive charge. Okay, bukan setakat orang je single. Charge pun ada single. Macam tu lah. Okay, so bertabahlah mereka yang single. Okay. Okay, so untuk single positive charge, okay, so kamu akan lukiskan positive charge. Okay, positive charge. Positif pun sini. Okay. Okay, so untuk electric field line, ada beberapa kriteria yang kamu kena faham lah di sini kan, iaitu pertama electric field line ni dia mesti coming out of from the ataupun into the charge lah. Untuk case single positive charge, how to draw it, kamu akan lukis dia begini. Untuk positive charge, dia akan keluar daripada charge tersebut. Dia akan keluar daripada charge tersebut. Okay, itu untuk positive charge. Okay, senang kamu nak ingat dia punya cara, bukan cara nak ingat lah kan, kamu nak cuba analogikan dia macam orang-orang yang positif lah, ataupun macam mereka yang ada positif COVID-19 boleh jugalah kan, kita anggap begitulah kan. So orang yang positif COVID-19 ni dia akan mengeluarkan dia punya virus-virusnya untuk orang lain terima kan. So begitulah. Okay, so whenever you are positive thing, kamu akan keluarkan benda tersebut. Okay, same goes to here, dia ialah charge particle, maka dia akan keluarkan electric field. Okay, akan keluarkan electric field tersebut lah. So begitu, boleh So whenever you find any difficulties untuk faham macam mana nak ingat keluar masuk ni, so begitulah. Boleh. Okay, so untuk positif dia akan keluar daripada charge tersebut, akan keluar daripada charge tersebut. Okay,
And then semakin lama, semakin jauh daripada charge tersebut, dia punya line nya akan getting further lah. Macam ni kan, jaraknya akan semakin jauh. Kan, dia makin jauh. Dia mesti makin jauh lah antara satu sama lain, yang akan saling makin jauh. Okay, so begitulah. Itu antara cara-cara kamu nak lukiskan electric field line untuk single positive charge. Okay, so kalau negatif pula dia akan berlawanan lah dengan single ni. Okay, so akan jadi macam mana kalau negatif? Akan jadi dia akan masuklah ke dalam. Okay, so begitulah kita punya single negative charge. Okay, maksudnya apa? Dia macam orang single lah. Orang single, bukan orang single, sorry. Okay, kamu anggap lagi berlawanan dengan positif kan. Positif dia akan keluarkan benda, maka negatif dia akan serap semua benda lah. Okay, maka dia akan into the charge particle tersebut. Kalau negative charge. Okay, itulah untuk negative charge. Okay, different kind charge. Okay, maksudnya apa? Kamu ada satu positif and then satu negatif. Okay, so maka di sini dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi beginilah. Alamak. Okay, dia akan jadi begini. Yang positif dia akan keluarkan charge-nya atau dia akan keluarkan field-nya, dan maka field tersebut akan masuk ke arah point negative charge. Okay, so begitulah kita punya field diagram untuk different kind charge. Okay, kalau untuk kita same kind, kalau same kind dia akan jadi saling menolak lah. Dia akan saling menolak. Kalau different kind dia akan saling menolak. Same kind dia akan saling menolak lah. Maka di sini kamu akan lukis dia sebagai begini. Kan, dia akan positif, maka dia akan keluar. Dia akan keluar. Okay. So begitulah. Okay, maka untuk case same kind ini, kamu di tengah-tengah di antara ini, kamu akan nampak ini sebagai, kita namakannya sebagai, ini ialah kita panggil sebagai neutral point. Okay, yang mana tengah-tengah itu kita akan anggap yang dia punya field-nya ialah kosong lah. Okay, field-nya ialah kosong. Tak ada field pada permukaan tersebut. Okay, boleh faham ke setakat ini? Sketch a field Boleh, sir. maximum of 4 charge. Simple configuration maximum of 4 charge. Okay, satu untuk kita punya field diagram di situ. Okay, mari kita pergi kepada case yang seterusnya ialah part C electric field strength diagram. Okay, so ini untuk case ini. Okay, mari kita cuba buat part C ni, electric field strength diagram ini. Okay, dia sedikit berbeza dengan electric field di sini Okay, sebagai contohnya, okay, kita akan ada satu charge particle di sini. So here we have one charge particle. Okay, and then here we have a point. Yang mana ini point So this point kita akan cakap, kalau kamu duduk kat point ni, kamu akan experience the electric field. Kamu akan experience the electric field lah. Okay, so dalam kes ini ialah macam mana kamu nak kira electric field at this point. Macam mana? Okay, macam mana kamu nak lukiskan electric field at this point lah. Okay, pada point yang satu ini. Okay,
Sekejap, saya akan padam dulu yang ni. Okay, so ini ialah point. This is our point. Okay, so this point dia akan experience the field from this positive charge. Dia akan experience fieldnya ialah kan, dia keluar. Maka pada point ini dia akan jadi ke arah sana. Okay, kita akan anggap sebagai E1. Okay, because this one we can label this one sebagai Q1. Boleh faham ke? Okay, so this point over here it will experience, dia akan mengalami satu electric field ke arah kanan. Seperti yang saya lukis. Okay, boleh? Okay, contoh kedua pula, kalau seada point sama juga, kita ada one positive charge over here and then I have another positive charge over here. Okay, and then saya nak lukis apakah electric field diagram pada point ini. Okay, so kita akan ni sebagai Q1, ini sebagai Q2. Okay, so boleh bantu saya untuk lukiskan macam mana electric field diagram pada point tersebut. Cuba kamu fikirkan macam mana kamu nak lukiskan electric field diagram pada point tersebut lah. Okay, maka di sini Q1 dia akan keluarkan, dia akan keluar pada diagram, keluar pada partikel punya fieldnya. Maka di sini sampai sini pun sama juga, dia akan experience fieldnya ialah ke arah kanan. Okay, fieldnya ke arah kanan. Macam mana dengan Q2? How about Q2? Saya boleh bagi jawapan macam mana kamu nak lukis Q2? Ke arah mana? Atas, bawah, kiri, kanan? Ke arah atas. Okay, good. Thank you, Maxwell. Dia akan jadi apa dia? Ke arah atas. Itunya ialah ke arah atas. Okay, sebab apa? Sebab Q2 ni dia akan jadi apa? Dia punya fieldnya. Macam tu kan? Macam tu. Maka ini Q2 ini dia akan Q2 ini akan bagi field pada point ini exactly berada di atas Q2 kan? Point ini akan exactly berada di atas Q2. Maka this point will experience electric fieldnya ialah ke arah atas. Okay, so begitu. Boleh? So kamu kena bezakan antara electric field dan juga force. Yang kamu belajar awal tadi ialah force. Ini ialah kita punya electric field lah. Okay. Cuba kita tengok soalan dahulu sebelum kita pergi pada further. Tak ada one question only, tak apa. Lepas kita akan tengok soalan lain lah. Kalau ada soalan lain mungkin kita akan buka dalam soalan dalam board. Okay, tengok soalan nombor 5. 2 point charges Q1 is equal to 1 coulomb and Q2 equal to 2 coulomb. Are placed 2 cm and 3 cm from the point A respectively as shown in figure below. Find the magnitude and direction of the electric field strength at point A. Okay, maka di sini kamu akan lukiskan. Okay, kita akan lukiskan. Kita ada pertama ialah kamu ada positif Q1. Okay, and then kamu ada yang kedua pula kamu ada negatif Q2 di situ. So here we have one point di tengah-tengah, kita tengok lah di sini over here. This point over here, yang mana this point dia akan experience field daripada Q1 dan daripada Q2. Okay, so untuk Q1 macam mana? Q1 dia akan jadi keluar sampai pada point A pun sama juga along this line. Along this line, maka Q1 akan give the right electric field lah, okay, ke arah kanan. E1. Okay, so untuk Q2 pula,
dia akan jadi apa? Dia akan jadi masukkan, masuk. Maka along this line, dia akan jadi itu. Begitu. Okay. So, pada point A ni kamu akan nampak yang E1 is pointing to the right. Also, itu juga dia akan pointing to the right lah. Okay, so kamu ada dua E yang ada ke arah kanan lah. Iaitu daripada E1 daripada E2. Okay, so dari sini adalah kamu akan selesaikan macam mana. Okay, total electric field at point A is equal to E1 plus E2. Okay, E1 plus E2. Okay, so E1, apakah equationnya? Okay, so manakah sekarang ni A ini, kita akan anggap point A ini sebagai kita punya test charge ataupun kita punya macam mana dia yang mengalami field tersebut kan. Maka Q1 itu ialah sebagai kita punya point charge lah. Okay, so you can use equation K Q1 over R1 square plus K Q2 over R2 square lah. You can use this equation untuk selesaikannya. So, Okay, so kita anggap A sebagai point charge. Bukan A bukan point charge. A itu ialah tempat yang kamu mengalami field tersebut. Oh, so Okay, A itu dia bukan A bukannya partikel A itu hanya sekadar point sahaja. Faham tak point? Maksudnya satu position. Yang mana position A ini kamu akan experience field daripada Q1. Also you can experience field from Q2. Boleh faham tak? Point A itu bukannya partikel tau. Kamu kena bezakan antara partikel dengan ini point sahaja. Maksudnya apa? Just a position. A position between Q1 and Q2 itu ada point A. Boleh faham tak? Dia bukannya satu partikel, dia hanya sekadar kedudukan sahaja. Okay, di point A, point B, point C. Maksudnya apa? Dia bukannya partikel, dia hanya kedudukan sahaja. Okay, so now as okay, so Q1 nilainya ialah 1 coulomb divided by, okay, R1 ialah 0.02 square. Tambahkan dengan 9 exponent 9. Q2 ialah 2 coulomb divided by kita punya R2. R2 ni maksudnya apa? Jarak antara Q2 dengan point A lah. Okay, so 0.03 square. Okay, 0.03 square lah. Okay, so here you can calculate the value over here and then I think you can get the answer given in the question lah. 4.25 exponent 13. 9 exponent 9 divided by 0.02 square plus 9 exponent 9 times 2 divided by 0.03 square. Okay, so dia akan mendapat 4.25 exponent 13 lah. Okay, so 4.25 exponent 13 Newton per coulomb. Coulomb. Okay, so that's it untuk kita punya soalan tentang electric field. Okay, so sekarang kita akan tengok soalan yang seterusnya. Kita akan buat lagi satu soalan tentang electric field. Okay, sambil-sambil itu boleh juga kamu berehat sekejap. Okay, ambil masa 3 minit lah. 3 minit. Jam 12 kita akan sambung semula. 3 minit Jam 12 kita akan sambung semula.
Oh, lupa saya nak bilang tadi tu. Yang soalan tadi tu salah. Sekejap. Sekejap So untuk point A ni, okay, dia minta direction kan. So untuk direction ialah apa dia? Memandangkan dua-dua ke arah kanan, maka kamu akan tambah sedikit ni ialah apa dia? To the right. Okay, to the right. Begitu. Okay. Apa ni? So yang itu tu dapat dari mana? Saya terkeluar tadi. Itu tu dapat daripada Q2. Okey, sebab Q2 kan dia ialah negative charge, maka dia akan jadi masuk ke dalam. Okey, so maksudnya apa? Field pada point A itu pun sama juga, dia akan terus directed to E2 lah. Dia akan masuk ke arah E2. Alamak, kesiannya ada yang keluar masuk lah. Lain tak bagus sekarang ni. It's so bad. Okey, sambung balik soalan tadi. Kesan soalan yang untuk seterusnya adalah example 10 ini saya ambil daripada nota dalam board. Okey, jadi kamu boleh download kemudian lah untuk tengok macam mana kamu nak selesaikan tentang soalan dalam board ini. Yang tadi okey kan Nisha? Okey, suara robot tadi jauh lama. Sorry lah Silverter tak dapat saya nak bantu untuk suara robot tersebut. Saya cuba untuk mengurangkan kerobotan suara saya. Okey, saya harap sebenarnya line okey lah kot. Okey, saya pun dah cuba offkan saya punya kamera untuk mengurangkan lagi data transfer tersebut lah. Okey, hanya sekadar suara sahaja. Okey, harapnya kamu dapatlah dengar suara saya di sini. Okey, so tengok pada soalan yang ke-10. Okey, we have to proceed, we have to move forward. In this case, tengok soalan nombor 10. Okay, dia bilang 2 point charge Q1 and Q2. Okay, dulu negatif are placed 12 cm and 30 cm from the point P respectively as shown in figure 8. Okay, the magnitude and direction of the electric field intensity at P. Okay, so intensity strength yang sama sahaja, so kamu jangan risau. Okay, so right now I want you to draw the electric field at point P with respect to Q1 and Q2. Macam mana kamu nak lukiskan electric field line, okay, pada point P berdasarkan Q1 dengan Q2. Boleh? Okay, sila ambil kertas, cuba lukiskan electric field tersebut. Okay, sila ambil kertas dan lukiskan electric field tersebut.
Okey. Cuba tunjukkan pada saya macam mana kamu nak lukiskan pada point P. Sebut sahaja, tulis dalam chat sahaja. Ke manakah arah electric field untuk E1 dan E2. E1 ni maksudnya apa? Daripada Q1, E2 daripada Q2. Okey, tulis dalam ruangan chat. Ke mana arah electric field pada point P. E1 ke arah mana, E2 ke arah mana. Cepat. Okey, good. Okey, betul. Saya harapkan jawapan jawapan yang kamu berikan jawapan daripada kamu sendirilah. Okey, bagus, betul. Okey, so E1 akan pointing to the left, E2 akan pointing to the right. Okey. Okey. Maksudnya apa di sinilah. Okey, sekali lagi saya akan cuba terangkan macam mana kamu nak tentukan E1 ataupun sebenarnya ke arah mana kita punya electric field tersebut. Okey, dia macam ni lah sekali lagi Ni sekali lagi. Okay, anggap macam ni. Okey, pertama ialah kamu anggap sahaja kamu ada satu charge iaitu ini adalah Q1. Okay, so Q1 ini kamu tahu yang Q1 ialah negative charge, maka dia punya fieldnya ialah dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi masuk ke dalam charge lah. Begitu. And then kamu nak cakap apakah electric field pada point P. So kamu letak saja satu point di sini lah. Ini adalah point P. Maka untuk Q1 ini, pada point P ini dia akan experience apa? Dia akan experience electric fieldnya ialah ke arah apa tak? Ke arah mana ni? Kan dia ke arah kiri lah. So ini ialah E1. Boleh? Maka, okay, ini adalah tentang E1 lah, Q1 lah. Okey, buat juga bahasingan. Contoh kamu nak buat bahasingan, okey, kamu buat yang lain pula untuk E2 atau Q2 kan. Kamu buatlah Q2. Tak apa dah tu kan. Buat je lah macam biasa. Okey, ni ialah kita punya Q2. Okey, negatif. Okey, so kamu anggap yang ni kita punya electric field. Alhamdulillah. Okey, pada point, let's say here's your point P. Okey, merujuk kepada ni lah kan. Point P berada di sebelah kiri Q2. Okay, so over here, this point P, dia akan experience, apa dia? Electric field-nya adalah ke arah kanan. Nampak tak? Sebab kan? For this line. Okay, so kalau kamu gabungkan dua ini, kamu akan dapat yang, okay, kita punya electric field-nya ialah, kan, ni kamu ada E2, and then also you have E1. Okay.
So that's the electric field strength pada point P lah, pada point P. Okay, so by write down this one, total electric field at point P is equal to, okay, total electric field at point P is equal to, apa dia? E2 minus E1. Okay, kenapa minus? Sebab apa? E2 je ke arah kanan, E1 ke arah kiri. So E2 minus E1. Okay, so kalau kamu buat sini, kamu akan dapat ialah KQ2 over R2 square tolak dengan KQ1 over over R1 square lah. Situ. Okay, so kalau kamu buat di sini, kamu boleh selesaikan di sini, kamu akan dapat 9 darab 10 kuasa 9. Q2 is given as Q2 apa ni lah dia? Negative 5 microcoulomb. Okay, so untuk case electric field, memandangkan dia vector quantity, kamu akan ambil dia punya magnitude saja. 5 micro di situ. Divided by, okay, apakah jaraknya antara Q2 dengan point P? 0.3 square. Tolakkan dengan 9 darab 10 kuasa 9. Q1 is given as 3 microcoulomb, negative 3 microcoulomb. So ambil nilai saja 3 microcoulomb divided by 0.12 square. So begitulah. Okay, so here you can you need to solve this one lah kan. Kalau kamu kira nilai di sini, kamu akan dapat nilainya ialah berapa? Kiralah 9 darab 5 micro 0.32 square. So here saya dapat over here di sini Ini saya dapat nilainya ialah 5 darab 10 kuasa 5. Tolakkan dengan, okay, buat ini pula 9 3 micro divided by 0.12 square. So kamu dapat sini ialah 1.875 darab 10 kuasa 6. Okay, so at the end, kalau kamu kira ini, kamu akan dapat 5 eksponen 5 tolak answer. Kamu dapat negative 1.375 times 10 power of 6 Newton per coulomb. Ini adalah electric field kan. So here kamu nampak kan, your answer is in negative form. Okay, kamu dapat ni yang negatif. Maksudnya apa? Dia ialah to the left. To the left. Okay, so kita faham lah kan, negatif memang ialah to the left. Okay. Okay, soalan B pula, the net electric field, okay, the net electric force exerted on Q2. Okay, so ini adalah soalan A. Okay, tengok soalan B pula, the net electric force exerted on Q2. Okay, so exerted, maksudnya apa? Q2 ini akan Q0 ini akan bertindak sebagai test charge. Okay, sebagai test charge. So kamu akan guna equation soalan B ya. Equation E equal to F over Q0 lah. So F equal to Q0 times dengan E. So Q0 given as 1 microcoulomb. E kita ialah 1.375 exponent 6. Okay, so times 1 micro. So kamu akan dapat force ni ialah, okay, 1.375 Newton lah. Okay, so lupa saya nak masukkan, ini kena masukkan nilai negatif di sini. Okay, so means that the electric field and electric force is same direction lah. Okay, negatif kedua-duanya ialah
negatif. So kamu akan dapat sini ialah negatif 1.375 Newton lah. Okay, to the left juga. Okay, so soalan C pula, the distance of a point from Q1 where the electric field intensity is 0. Okay, so this one pun sama macam soalan yang kita buat atas ni tadi ni. Soalan ini kan, so dia konsep yang sama. Nanti kamu tengok semula lah macam mana kamu nak selesaikan soalan ini. Cuma ini dia menggunakan apa? This one dia menggunakan kaedah ataupun menggunakan konsep electric field strength. Okay, dia tak gunakan yang force lah. Yang tadi tu sebagai contoh tu ialah electric force. Itu saja untuk 1.2 electric field. Okay. Okay, sikit tambahan untuk ini, untuk electric field line ini. Okay, saya tengok dalam nota yang dalam board tu dia tambah satu benda lagi. Dia bagi apa dia? Dia bagi parallel plate. Parallel plate. Okay, so untuk kes ini kan, electric field line untuk parallel plate ini atau parallel conductor ini, jadi kamu ada these two parallel plates yang mana this one ialah positif, this one ialah negatif. Okay, manakala dalam nota tu ada juga, maka saya akan ajarlah sedikit. Okay, so from here this one sama sahaja macam konsepnya, iaitu positif ke negatif, positif ke negatif, positif ke negatif. Dia mesti the line must be parallel between one another lah. Cuma hujung ni dia akan jadi sedikit curve macam tu. Okay, so kamu ada single positive charge, single negative charge, different kind charges, same kind charges and parallel plate. Okay, so this one saya harap kamu dapat fahamlah tentang electric field line di sini untuk 1.2. Okay. Okay, next we move to 1.3. We move to 1.3 tentang electric potential. Okay, tentang electric potential. Okay, just write out the definition for the potential, which is defined as the work done in bringing positive test charge. So maksudnya apa? Untuk kes ini, yang bawah ini dia wajib positif. Okay, positive test charge from infinity to that point in the electric field. Okay, so maksudnya apa dalam kes ni ialah electric potential ni akan bermaksud apa dia, macam mana kamu nak bawa. Okay, contohlah ini ialah kamu ada Q1, nilainya ialah 6 microcoulomb contohnya. So macam mana kamu nak bawa satu point charge, satu test charge daripada infinity, so let's say this one ialah infinity. Okay, infinity. Sampailah ke satu point di sini. Boleh tak? Okay, ini sampailah satu point ke di sini contohlah. So ini kamu anggap ni sebagai point. Okay, ni kamu anggap sebagai point A contohnya. Okay, in the electric field. Okay, so kamu faham yang pada point A ini akan ada electric field of the charge lah over here of the Q1. Okay, so kamu akan bawakan one positive test charge. So kamu akan letakkan satu test charge sini, ini adalah positif. Kamu bawa dia ke sini. Situ. Boleh tak? So kamu akan bawakan this positive test charge ke arah satu point charge. Okay, so dan itu ialah kita punya electric potential. Okay, so here the equation is V ialah electric potential equal to W over Q naught, iaitu electric potential W ialah work done, Q naught ialah test charge. Okay, pun sama juga macam yang sebelum ni, Q naught ini ialah kita punya in term of test charge. Okay, equation ini ialah in term of point charge. So kamu ada dua equation of potential lah. Okay, point charge and as a test charge and point charge.
Okay, so untuk case ini, okay, if you look over here kan, okay, electric potential is a scalar quantity. So kamu kena bezakan antara yang atas tadi. Okay, atas pertama kamu ada force. Force ialah vector quantity. Kamu ada electric field, ialah vector quantity. Now we have the potential, dia ialah scalar quantity. Okay, so untuk scalar quantity, kamu kena pastikan dalam kiraan kamu kena masukkan sign of charge. Okay, kamu kena masukkan sign of charge. Sebagai contohnya, okay, tengok dalam kes ini lah. Okay, figure show a point A at distance 10 meter from positive point charge Q equal to 5 coulomb. Calculate the electric potential at point A and describe the meaning of the answer. Okay, so dalam kes ini ialah dia guna positif kan. So kalau positif tak ada masalah lah, kamu senang nak buat. Tak apa, kita cuba sahaja. So ini ialah kita punya point charge. So kamu akan guna equation V equal to KQ over R equal to 9 exponent 9. Q kita ialah 5 coulomb divided by R kita ialah cos 10 meter lah. Okay, so kamu akan dapat sini ialah 4.5 darab 10 kuasa 9 volt. Okay, so ini kamu akan dapat yang ni 1, ni 2, so ini kamu dapat 4.5 lah. Okay, so 4.5 darab 10 kuasa 9 volt di situ. Okay. Stop once. Okay, so itu ialah untuk kita punya example yang inilah. So kamu hanya perlu ganti nilai saja. So let's say kalau soalan ini saya tukar sedikit, ini ialah dibagi sebagai Q equal to negative 5 coulomb sebagai contohnya. Maka kamu akan buat dia punya calculation kamu ialah V equal to 9 exponent 9. Okay, kalau lah negative 5 coulomb ni kamu akan gantikan ni sebagai negative 5 lah times 10. So your answer will be negative 4.5 times 10 power of 9 volt. So begitu. Okay, so kalau lah dia ialah negative charge, kamu kena pastikan untuk potential masukkan sign of charge dalam kamu punya peniraan. Okay, let's go to the point B. Dia minta kamu buat equipotential line and surfaces. Okay, so apakah maksud dengan equipotential line and surfaces? Okay, dalam kes ini ialah okay, untuk kamu lukis equipotential line ialah kamu akan ambil one single charge, let's say positif. Okay, maka kamu akan buat beginilah. Ini dia punya apa dia? Hitam ni kita punya electric field. Okay, so this one ialah kita punya electric field. Okay, so kita punya equipotential line, ini kita akan cakap tentang equipotential line iaitu apa dia? Line di sekeliling charge inilah. Okay, maka ini ialah kita panggil sebagai equipotential line. Sebab apa? Sebab whenever you have a charge along the same line, maka mereka akan mempunyai potential yang sama. Okay, so maksudnya kalau kamu ada dua charge lah kan. Jadi kamu ada charge, kamu ada dua point. Kamu ada point A dengan point B di sini. Okay, so whenever the point is regardless of the position of the point, okay, di mana-mana sahaja, as long as dia pada line yang sama, line ini kan, maka mereka mempunyai sama potential, iaitu equipotential lah. Equi itu maksudnya apa? The same potential. Okay, so this one kita panggil sebagai equipotential line lah. Ini kita dipanggil sebagai ini ialah equipotential line. So begitulah. Okay, itu untuk charge particle. Kalau untuk uniform electric field, apakah maksud uniform electric field ni ialah kalau kamu ada two parallel plate lah. Okay, so this one kita akan cakap ni sebagai uniform electric field. Ini.
Okey, maka di sini kamu akan ada equipotential line juga, iaitu dia akan jadi perpendicular to the line. Dia mesti begitu. It must be perpendicular to the line lah di sini. Dia mesti perpendicular. So this one ialah kita panggil sebagai equipotential line. This one ialah equipotential line. Okey. Okey, so itu sahaja untuk pagi inilah, untuk pagi ini dan tengah hari ini. Okey, sebelum kita berpisah, saya akan bagikan link untuk Google Drive jap. Untuk attendance pada pagi ini. Okey. Saya akan bagikan link untuk attendance pada pagi ini. Copy. Siapa setuju? Okey, so kehadiran ini kamu kena buat kehadiran tutorial jam 11 sampai jam 1. Okey, so kita 84 orang, masih lagi ramai yang tak masuk sebenarnya. Kita tengok balik siapa tak masuk ni. Okey, so kalau kamu tengok sini kan, saya akan share sedikit sini. Okey, saya buat apa nama ni, screenception. Okey, kalau kamu sampai sini kan, okey, over here ini ialah kita punya attendance pada hari ni. Saya dapat je pun, walaupun kamu tak isi dalam Google Form, but still kamu kena isi Google Form tu, kamu isi juga. Okey, tapi siapa yang menipu ataupun yang tiba-tiba isi Google Form tanpa masuk kelas, dia akan keluar beginilah, macam ni. Okay, so here let's say over here kamu nampak sini kan, ada yang mereka yang merah ini. So yang merah ini maksudnya apa? Dia langsung tak join pada hari ini lah. Okay, so here saya nampak lah siapa yang akan jadi merah pada dia punya attendance nanti. Jadi soalan orang yang macam tu. Okay, so kali ni saya nampak ada 2 orang tak masuk. In total 2 orang tak masuk. Okay, yang selebihnya ini yang warna kuning-kuning ini maksudnya apa? Dia pernah masuk tapi sekarang ni dia terkeluar. Okey, so maksudnya apa? Dia bersama saya juga, cuma untuk kali ini mungkin line tak bagus, maka dia terkeluar. Okey, pada mereka yang lain-lain ini saya anggap sebagai hadir lah. Okey, seharapnya ialah harapan saya lah kan. Besar harapan saya ialah kamu hadir dan kamu belajar lah kan. Taklah kamu buka semata-mata kamu punya laptop ataupun kamu punya handphone tu. Okey, so harapnya begitulah. Okay, don't worry. Kita akan jumpa juga nanti waktu kita face to face, kita akan jumpa juga nanti. Jangan risau pun. Saya pun macam masih lagi ada sinar-sinar lah untuk kamu ni kan. Maksudnya apa? Kita akan jumpa lagi pada waktu face to face nantilah. Instead of kita buat macam sekarang kan, kelas secara online ni pun macam susah juga sebenarnya lama-lama. Kamu lah kesian kan, kamu susah nak dapat line yang stable. Okey, so begitulah. Okey, so untuk hari ini sila isikan attendance tersebut, penuhkan. Okey, ambil waktu tutorial jam 11 sampai jam 1 tengah hari. Okey, so untuk hari ini serasa cukuplah tu. Kita akan sambung lagi pada pada hari esok. Petang esok akan sambung lagi pada jam 1, pada jam 2 ke? Kenapa? Ada banyak-banyak kat atas satu ni. Okey ke? Okey. Okey, so okey ke? Keluarkan tangan sikit. Okay, so that's all for today. Terima kasih banyak untuk mereka yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi pada hari esok, petang esok untuk sambungan kepada chapter 1 di sini. Ya. So, betul nanti so boleh share recording tak?
Ya, saya akan share recording di YouTube nanti, jangan risau. Okay, saya akan bagi link tersebut dalam Telegram. Dalam grup Telegram saya akan share link untuk rakaman video pada hari ini lah. Dan pada hari Isnin yang lepas. Okay, boleh ya? Alright, sir. Thank you. Okay, so jika tidak ada apa-apa, kita akan habiskan kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan habiskan dengan tasbih kafarah surah As. Boleh keluar sekarang. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, sir. Sama-sama. Yeah. Have a good day, everyone. Thank Thank you. you, sir. Yeah, have a good day. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Yeah.